kerajaan pada hari ini telah mengadakan banyak program-program kesedaran untuk rakyat Tuan Yang di-Pertuan. Namun pada hari ini, jikalau tidak ada kesedaran daripada rakyat ini sendiri untuk melakukan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan ini, maka pada hari ini Tuan Yang di-Pertuan, program kesedaran ini tidak akan mendatangkan kesannya Tuan Yang di-Pertuan. Hari ini kita lihat kerana golongan rakyat ini merupakan golongan major yang menduduki negara kita. Makna kata pada hari ini Tuan Yang di-Pertuan, apabila kerajaan menjalankan usaha ini, namun Tuan Yang di-Pertuan tidak mendapat sokongan daripada golongan major, masalah isu kesan setakat ini Tuan Yang di-Pertuan tidak akan pernah selesai. Kami merujuk kepada Mewakili Legislatif negara New Zealand Tuan Yang di-Pertuan. New Zealand ini Tuan Yang di-Pertuan pada tahun lalu telah diiktiraf sebagai sebuah negara yang sangat terbaik dari aspek kelestarian alam sekitarnya oleh UNESCO Tuan Yang di-Pertuan. Daripada 163 buah negara, New Zealand telah menduduki tangga pertama dengan mendapat markah sebanyak 93.5%, di mana berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh para sarjana daripada Universiti Yale dan Columbia telah membuktikan bahawa New Zealand Tuan Yang di-Pertuan menekankan peran semua pihak pada hari ini dalam membangunkan alam sekitar ini Tuan Yang di-Pertuan, dan tidak meletakkan pembangunan alam sekitar ini hanya kepada kerajaan Tuan Yang di-Pertuan yang sekalian. Maka pada hari ini jelas membuktikan bahawa peranan semua pihak adalah penting dalam pada hari ini kita melestarikan alam sekitar, bukan kerajaan sahaja Tuan Yang di-Pertuan. Maka pada hari ini saya lihat, kalau pada hari ini kerajaan membuat banyak program kesedaran, maka tidak membuat seluruh rakyat, maka pada hari ini Tuan Yang di-Pertuan isu kita akan selesai. Mohon terus membangun. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Bakar atas sejak yang dikemukakan sebentar tadi. Sidang Dewan yang menghormati majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Nazarul Rasyidi binti Rosli selaku Timbalan Perdana Menteri untuk mengukuhkan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Menyambut perjuangan yang amat berhormat Perdana Menteri, saya bertindak sebagai Timbalan Perdana Menteri pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Yang di-Pertuan Dewan, rakan-rakan perwakilan kerajaan, rakan-rakan baru di meja perbankan, serta hadirin yang turut bersidang, salam persidangan kepada semua ramai yang bersidang pada Yang di-Pertuan. Pada hari ini seperti biasa, usul masih sama di atas kata kunci, iaitu Dewan ini percaya kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab kerajaan. Yang di-Pertuan juga untuk saya terangkan kepada warga Dewan pada hari ini, keputusan perwakilan kerajaan pada hari ini adalah untuk menunjukkan kepada warga Dewan sekalian sama ada kelestarian alam sekitar ini tanggungjawab kerajaan ataupun tidak. Saya kira seluruh Dewan jelas terhadap perkara tersebut. Yang di-Pertuan terus kepada Kementerian Ketua Pembangkang serta tadi Yang di-Pertuan. Saya amat tertarik dengan beliau apabila beliau menyatakan pada hari ini bahawa kerajaan hari ini tidak menyatakan ada asuran Yang di-Pertuan. Tetapi saya kira pada sebentar tadi amat berhormat Perdana Menteri kita telah menyatakan usul pada hari ini, iaitu Dewan ini percaya kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab kerajaan, melihatkan kepada peranan kerajaan. Saya akan buktikan dalam sesi pembicaraan pada hari ini terbentuk. Maka pada hari ini saya kira saya akan meneruskan kepada pembicaraan yang pertama, iaitu di atas kata kunci melihatkan kepada permasalahan terbentuk. Sedang ataupun tidak terbentuk pada hari ini, apabila mereka bercakap adanya campaign, adanya usaha kerajaan tapi tidak berjaya terbentuk, kita perlu faham usaha kerajaan pada hari ini adalah menunjukkan bahawa kerajaan adalah kelestarian alam sekitar adalah tanggung kerajaan ataupun tidak. Bukan yang kita melihat kepada sama ada tanggungjawab itu betul ataupun tidak. Yang di-Pertuan terlihat gagal perlawanan perwakilan pembakar pada hari ini, dan pelaku pembakar yang baik pada hari ini, jika mereka ingin bersemuka dengan kami, mereka perlu tunjukkan kepada kami bahawa Dewan ini percaya kelestarian alam sekitar bukan tanggungjawab kerajaan. Yang di-Pertuan itu yang mereka faham, tetapi gagal perwakilan pembakar bersemuka dengan kami, takut agaknya pada hari ini. Yang di-Pertuan saya kira selesai pembicaraan bergerak kepada sesi pembicaraan perwakilan kerajaan pada hari ini. Yang di-Pertuan sekali lagi saya ulang, nasional perdebatan pada hari ini iaitu melihatkan kepada peranan kerajaan dalam usaha untuk melestarikan alam sekitar pada hari ini.
sebagai tanggungjawab kerajaan yang menjadi kuasa kontroversi kita pada hari kelas keistimewa pada hari ini. Dan hujah kami di meja kerajaan yang pertama iaitu melihatkan kepada peranan kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang dan yang kedua iaitu saya kira pelbagai akta yang telah dikeluarkan pada hari ini dalam usaha untuk apa? Untuk melestarikan alam sekitar, iaitu seperti akta kualiti alam sekitar 1974 bertujuan untuk menyekat pencemaran dari pusat tetap, dan akta perhutanan negara 1984 untuk menghalau pemberantasan haram terbuka. Maka pada hari itu kita menuntut sama ada untuk menunjukkan tanggungjawab kerajaan atau tidak. Maka saya kira itu adalah peranan kerajaan untuk menguasakan undang-undang seperti itu dipersilakan yang tujuh sekali. Yang berhormat, setuju atau tidak, walaupun dengan penguatkuasaan undang-undang ini disebabkan rasa tidak tanggung jawab dalam diri raja, maka pencemaran masih lagi berlaku kelestarian alam. Yang boleh sekali lagi menegakkan faham usul pada ini. Kami membuktikan tanggungjawab kerajaan, maka kami tunjukkanlah pada hari pengubahan akta-akta tersebut. Itu kan katakan tanggungjawab kerajaan. Rasa kontroversi kita terbawa di situ saja dipertuang kembali kepada pembicaraan wakilan kerajaan pada hari ini di atas kata kunci buat kuasaan undang-undang sebentar tadi boleh bertuang. Maka apabila ada yang buat kuasaan undang-undang, maka dapat melestarikan alam sekitar. Kerana apa? Saya beri contoh seperti di dalam akta perhutanan negara, mereka yang melakukan pembalakan haram akan didenda tidak melebihi RM10,000 saya betul. Maka itu kita katakan ada yang tanggungjawab kerajaan dalam usaha melestarikan alam sekitar. Jelas istilah kami buktikan perasaan kontroversi yang kami tuntut pada hari ini bergerak kepada pengusaha kami. Yang ketiga, di perwakilan kerajaan akan kata kunci melihatkan kepada tanggungjawab kerajaan terhadap memberikan pendidikan alam sekitar kepada pada hari saya kira kita sendiri didedahkan dengan pendidikan alam sekitar. Saya beri contoh yang terdekat pada hari iaitu dalam pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan Islam. Bagaimana kita digerakkan untuk semangat mencintai alam sekitar, dan bila ada yang perkara tersebut dalam usaha untuk melestarikan alam sekitar, betul ambil peranan kerajaan mengubah dan mengadakan pendidikan alam sekitar, itu kami katakan sebagai tanggungjawab kerajaan pada hari ini. Dan satu yang contoh sebelumnya iaitu dalam sekadar pelajaran. Dan pada hari juga saya ingin bercerita kepada wartawan apabila kerajaan mengadakan kempen-kempen dan hari ini seperti kempen cintai alam sekitar, kempen cintai sungai kita pada hari ini. Itu menunjukkan bahawa kerajaan ini menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melestarikan alam sekitar apabila mereka melakukan kempen-kempen ini terbuka. Saya tahu program pembakar mesti menyatakan bahawa kempen ini tidak berkesan terbuka. Tidak, kita ingin membicarakan tentang tanggungjawab kerajaan terbuka, bukan sama ada berkesan ataupun tidak, bukan untuk menunjukkan tidak melestarikan ataupun tidak terbuka. Maka saya kira bijak kita pada hari ini iaitu melihatkan kepada dana, melihatkan kepada buat kuasaan undang-undang dan melihatkan kepada pendidikan alam sekitar. Ketiga-tiga ini di bawah satu rasional perwakilan kerajaan, melihatkan kepada peranan kerajaan dalam melestarikan alam sekitar untuk menunjukkan apa? Menunjukkan rasa kontroversi kita pada hari ini iaitu tanggungjawab kerajaan. Maka saya kira usul pada hari ini Dewan ini percaya kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab kerajaan telah dibuktikan berdasarkan rasional peranan kerajaan. Saya kira mohon menutup portfolio selaku yang berhormat di mana Perdana Menteri. Assalamualaikum, salam mencadang dan ditutup. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas hujah dan penjelasan yang disampaikan sebentar tadi. Dewan akan terus dihangatkan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Nurul Amirah Ahmad Safia untuk menyampaikan hujah untuk penjelasan Yang Berhormat. Saya telah menganalisis perbawaan perwakilan
tuan yang dipertua sedang hadir sekalian. Namun pada hari ini saya sedih yang dipertua. Kerana apa? Kerana apa yang saya harapkan daripada mereka pada hari ini untuk membawakan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang dipertua sedang hadir sekalian. Yang dipertua pada hari ini pembawaan perwakilan kerajaan, mereka sepatutnya menunjukkan mengapa pada hari ini usul menuntut kita untuk menunjukkan melestarikan alam sekitar adalah tanggungjawab kerajaan yang dipertua. Namun pada hari ini yang dipertua, mereka hanya menunjukkan mekanisme yang dipertua. Mereka tidak menunjukkan mengapa kerajaan bertanggungjawab untuk melestarikan alam sekitar yang dipertua ini. Mereka tidak pernah tunjukkan kepada sisi dewan. Mereka cuba mengungkapkan anda semua yang dipertua. Yang dipertua pada hari ini, premis makanan kami di perwakilan pembangkang, kami yakin dan percaya bahawa dengan ini percaya kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab kerajaan wajar ditolak, melihatkan kepada wujudnya pihak-pihak lain yang mempunyai peranan yang lebih besar dalam melestarikan alam sekitar yang dipertua sedang hadir sekalian. Maka saya teruskan kepada bidasan pertama saya. Bidasan pertama Timbalan Perdana Menteri, mereka mengatakan dengan adanya penguatkuasaan undang-undang kita dapat melestarikan alam sekitar yang dipertua. Namun keberkesanan kuasa undang-undang ini mereka tidak pernah tunjukkan kepada sisi dewan pada hari ini. Adakah yang berkesan? Walau pada hari ini yang dipertua semakin, walau pada hari ini dipertua telah kejadian-kejadian tidak melestarikan alam sekitar ini semakin meningkat yang dipertua hari demi hari, tahun demi tahun. Ini mereka tidak pernah tunjukkan keberkesanan kepada sisi dewan pada hari ini yang dipertua. Pada hari ini juga yang dipertua, di mana Perdana Menteri menceritakan kita akan mendidik pendidikan alam sekitar kepada masyarakat, tetapi mereka pada hari ini tidak pernah tidak pernah menyatakan golongan sasaran siapa kita ingin didik pada hari ini yang dipertua. Orang tua kah? Orang muda kah? Kanak-kanak kah yang dipertua? Jika kita ingin mendidik orang tua ini yang dipertua, sebenarnya sudah terlambat untuk kita yang dipertua kerana kesedaran mereka sudah jauh ketinggalan yang dipertua. Tapi mereka pada hari ini tidak mahu melakukan pendidikan alam sekitar kepada kanak-kanak yang dipertua. Pada hari ini juga yang dipertua, benar dikatakan badan dan kerajaan tidak mampu beri peruntukan yang cukup. Ini salah yang dipertua. Kerana apa? Pada hari ini kita dapat lihat di Kota Kinabalu mereka telah mendirikan satu tapak melestarikan alam sekitar, iaitu KKWTN izinkan yang dipertua yang dibangunkan oleh badan bukan kerajaan yang memperuntukkan 1.2 juta ringgit untuk memelihara kawasan ini yang dipertua. Mereka tidak pernah menunjukkan yang dipertua. Mereka tidak tahu semua ini yang dipertua. Saya teruskan kepada hujah kedua perwakilan pembangkang. Hujah kedua kami pada hari ini dipertua di bawah kata kunci tanggungjawab sektor korporat yang dipertua. Sebenarnya sektor korporat yang paling majoritinya banyak memperjuangkan kelestarian alam sekitar mengikut peranan CSR itu sendiri yang dipertua. Untuk pengetahuan semua, CSR ialah Corporate Social Responsibility yang dijalankan di semua syarikat yang ada di dipertua. CSR merupakan aktivitas yang mengoptimalkan triple bottom line atau 3 yang dipertua. Yang pertama, mengejar keuntungan. Yang kedua, kesejahteraan. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar yang dipertua. Ini menunjukkan bahawa sektor korporat juga mempunyai tanggungjawab dalam melestarikan alam sekitar itu sendiri yang dipertua. Ini kita dapat lihat yang dipertua. Pada hari ini, banyak sektor korporat telah meluahkan rasa tanggungjawab mereka untuk melestarikan alam sekitar ini dengan membina banyak tempat untuk melestarikan itu sendiri yang dipertua pada hari ini. Contohnya kami berikan 2 contoh yang dipertua. Yang pertama iaitu Petronas yang dipertua, di mana mereka pada hari ini telah membangunkan Sibang Sarawak yang dipertua, di mana mereka telah memelihara haiwan-haiwan atau kehidupan dasar laut ini di suatu tempat yang dipertua. Ini buktinya mereka pada hari ini cuba untuk melestarikan alam sekitar yang dipertua. Pada hari ini yang mana kerajaan tidak mampu lakukan yang dipertua untuk meletakkan tugu-tugu ini di tengah lautan yang dipertua. Kesannya pada hari ini dipertua kita dapat tunjukkan sebenarnya ada lagi pihak-pihak lain yang bertanggung jawab
dalam melestarikan alam sekitar kita yang diperkuat dalam sektor kooperatif itu sendiri diperkuat. Seterusnya diperkuat kita teruskan pada hujah ketiga perwakilan pembakar. Pada hari ini diperkuat hujah ketiga kami di bawah kata kunci tanggungjawab ibu bapa yang diperkuat. Pada hari ini kita dapat lihat kanak-kanak kita perlu beri didikan dari awal lagi. Jadi ibu bapa ini merupakan media untuk kita memberi pendidikan ataupun kesedaran awal kepada anak-anak ini diperkuat. Saya yakin pada hari ini kerajaan ini mempertingkatkan. Kenapa kami tidak katakan pada hari ini akan menjadi tanggungjawab anak itu untuk melestarikan alam sekitar yang diperkuat? Kerana apa kami cakap ibu bapa yang bertanggungjawab yang diperkuat? Pada hari ini apabila mereka mendidik anak mereka untuk melestarikan alam sekitar, sebenarnya mereka telah menunjukkan diri mereka juga melestarikan alam sekitar secara tidak langsung dengan pendidikan tidak formal yang diperkuat. Ini kita cakap, ini yang kita katakan, ini tanggungjawab ibu bapa juga yang diperkuat sedang hadis sekalian. Ini ada pendidikan awal kepada anak-anak ini sendiri yang diperkuat secara tidak formal juga. Mereka akan melestarikan alam sekitar ini secara tidak langsung kerana menurut daripada kajian Dr. Robert Wilson Meggerell, penyelidik psikologi kanak-kanak University of Pennsylvania, dia menyatakan bahawa kecenderungan perlakuan kanak-kanak berdasarkan perlakuan ibu bapa sendiri ini menunjukkan bahawa ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab untuk melatih anak-anak mereka melestarikan pendidikan, melestarikan alam sekitar itu sendiri yang diperkuat. Dengan adanya pada ini diperkuat, pelestarian alam sekitar dapat disemai dalam didikan anak ini diperkuat, menunjukkan dia juga bukan tanggungjawab kerajaan untuk melestarikan alam sekitar ini yang diperkuat. Maka pada hari ini saya terangkan kembali premis kami di perwakilan pembakar kami menolak usul pada hari ini, mohon untuk terus membakar. Terima kasih Yang Hormat. Semua perintah berbicara, tapi cita-cita asal Yang Hormat ini untuk menjadi jurutera kapal terbang sebenarnya. Kita teruskan lagi dengan perdebatan kita pada pagi ini dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pertama Maya Sarinawati akan berbicara untuk menunjukkan kidasan-kidasan sebelumnya pertutupan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Persilakan Yang Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, saudara perwakilan kerajaan, kesaktian pembangkang serta rakyat serta Tuan Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memegang mandat selaku Menteri Pertahanan pada hari ini, saya masih berdiri teguh di bawah pimpinan Perdana Menteri melihatkan usul kita hari ini, iaitu Dewan yang dipercaya kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab kerajaan. Melihat kepada nasional kami, iaitu peranan-peranan pihak kerajaan dalam melakukan tugas dan kerja yang melestarikan alam sekitar di bawah 3 kata kunci. Yang pertama, peruntukan, yang kedua, penguatkuasaan undang-undang, dan yang ketiga, pendidikan. Dewan Yang Mulia, kita teruskan kepada sesi pembidasan. Kita lihat masalah pertama pada hari ini, apabila pembangkang tidak mampu memahami pembawaan kerajaan pada hari ini. Usul pada hari ini, kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab kerajaan. Yang mereka hanya perlu buktikan bahawa kelestarian alam sekitar ini bukan tanggungjawab kerajaan, dan mereka perlu untuk menafikan itu yang pertama, dan yang kedua, mereka perlu buktikan bagaimanakah atau siapakah agensi-agensi lain yang mampu untuk melestarikan alam sekitar. Itu yang perlu mereka faham. Seterusnya, kita lihat pada masa pertama, apabila bangkitnya Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang bangkitnya Ketua Pembangkang hanya menceritakan mengenai permasalahan yang mana mereka katakan hari ini permasalahan ini apabila alam sekitar tidak mampu dilestarikan, maka kita perlu salahkan rakyat kerana apa? Apabila mereka menunjukkan ini, dia